Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita sambung pengajian kita berkaitan dengan topik As-Sayyariyah, kumpulan sufi As-Sayyariyah yang disandarkan kepada siapa? Abu Abbas As-Sayyari. Kita berhenti pada muka surat 496. Sekarang kita sambung pada muka surat 497. Dalam jilid kedua kitab ini, antara yang kita pernah ataupun kita jelaskan pada pertemuan kita yang lepas, iaitu Auliaullah, para wali Allah Subhanahu Wa Taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu zahirnya semacam mereka berada dalam tafriqah. Zahirnya semacam berada dalam tafriqah, tetapi batinnya berada dalam keadaan jam'. Ini antara kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kibarul masyayikh. Faqala lijtima'il asrar jam'an wa limunajatil lisan tafriqah. Lalu musannif kita kata lijtima'il asrar, dalam pernyataan lepas itu fa awliya'uhu mujtami'una bil asrar wa muftariquna bi izharil muamalah, dalam surat 496 tu kan. Itu maksud dia. Lijtima'il asrar tu merujuk kepada makna al-jam'u, yang lafaz istilah jam'u yang kita belajar, dan wali munajatil lisan, segala muamalah lisan, segala doa-doa kita, doa-doa yang dilakukan, ataupun munajat tu doa lah, ataupun muamalah zahir yang dilakukan, semuanya itu merujuk kepada makna tafriqah. Ini antara apa yang berlaku pada Sadah Sufia, kibar Sadah Sufia, pembesar, tokoh-tokoh besar Sadah Sufia. Tapi maksudnya bukan semua jadi begitu. Bukan semua jadi begitu. Dia Sadah Sufia ni dia ada peringkat-peringkat dia kan. Ada orang yang peringkatnya mula-mula, ada orang yang peringkatnya pertengahan, ada orang yang peringkatnya peringkat kemuncak, ada orang yang sempurna. Perjalanan kerohanian ni telah lengkap dah. Maka dengan sebab itulah berlaku pelbagai peringkat kefahaman ataupun peringkat hal kerohanian yang dilalui oleh mereka yang dilaporkan kepada kita. Dengan sebab itu penerangan, penjelasan berkaitan dengan isu-isu yang sama mungkin. Nah, kita bincang isu ataupun topik al-jam'u wa tafriqah, tapi maksud al-jam'u wa tafriqah tu berbagai-bagai, bermacam-macam. Kenapa? Kerana ia merujuk kepada kepelbagaian pengalaman kerohanian yang dilalui oleh orang-orang sufi. Sebab itulah, sama juga kita di dalam kehidupan kita sekarang ni, kita di Uniza, kalau kita temu bual semua pelajar-pelajar dalam kelas ni, bagaimana belajar di Uniza? Bagaimana perasaan awak belajar di Uniza? Macam-macam ada. Bagi orang yang lemah, dia kata susah belajar Uniza ni. Bagi orang yang sederhana, yang pertengahan, dia kata boleh tahan, biasa je. Bagi orang yang cemerlang, mudah je belajar Uniza. Nampak? Tapi belajarnya sama, tempatnya sama, environmentnya sama, tapi orang yang berlainan, perasaan yang dirasai, yang dialami berlainan. Bergantung kepada persediaan yang ada pada seseorang. Gitulah juga pengalaman kerohanian ini
yang dilalui oleh Sada Sufia. Maka pada kita sebagai contoh, susahlah. Sebab kita tidak beramal sebagaimana yang mereka amal. Kita tidak melalui sebagaimana yang mereka lalui. Dengan sebab itu, bila kita cuba memahami mereka, kita rasa sangat susah, sangat payah. Dan ia merupakan satu benda yang kabur pada pandangan kita ataupun pada kefahaman kita. ثم بين التفرقة وكلاهما في نفسه وجعل نفسه قاعدتهما وهذا كلام لطيف. Ini maksudnya sifat al-jam'u wal at-tafriqah tu sebenarnya ada dalam diri seseorang itu saja. Bukan dua orang yang berlainan. Dalam diri seseorang tu saja. Dalam diri orang tu lah ada al-jam'u, dalam diri orang tu lah ada at-tafriqah. Cuma kita bincang ataupun mungkin kita persoal, adakah al-jam'u wa at-tafriqah itu dua perkara yang berlawanan, bertentangan? Maksudnya, apabila ada pada diri kita sifat al-jam'u, maka pada ketika itu tidak ada, hilang daripada kita sifat at-tafriqah. Ataupun sebaliknya. Itu satu. Ataupun adakah sifat al-jam'u ini boleh digabungkan dalam satu diri? Masa ini kita mempunyai sifat al-jam'u, masa ini juga kita disifatkan sebagai tafriqah. Ataupun macam mana? Itu yang dipertikaikan oleh setengah ataupun diperbincangkan oleh setengah kala ataupun Sada Sufia. Lalu musannif kita menyatakan di sini wa yabqa huna al-ikhtilaf bain alladhi bainana wa bainal jama'ati allati taqulu inna izhar al-jam'i nafyun lit-tafriqati li annahuma mutadaddani id annahu idza stawla sultanu al-hidayah saqatat wilayatul kasbi wal mujahadah. Cumanya berlaku perselisihan pandangan antara kita dan antara orang yang mengatakan bahawa apabila sifat al-jam'u itu zahir dalam diri seseorang, maka sudah pasti sifat tafriqah hilang daripadanya, kerana kedua-dua sifat tersebut merupakan dua perkara, dua sifat yang bertentangan antara satu sama lain, yang berlawanan dan bertentangan antara satu sama lain, tidak mungkin berhimpun antara keduanya. Contoh, duduk dan gerak dan diam. Gerak berlawanan mutadad dengan diam. Bila ada gerak, hilang diam. Bila ada diam, hilang gerak. Dia tidak boleh berhimpun. Adakah sifat al-jam'u wa at-tafriqah kedudukannya begini? Kedudukannya begini ataupun macam mana? Ada ataupun tiada? Kalau seorang pelajar tu ada dalam kelas ni, maksudnya dia tiada di luar kelas sana. Nah, itu mutadad. Ada ataupun tiada. Ataupun tidak boleh dikatakan tidak ada dalam kelas. Mesti ada. Itu mutadad. Maka macam mana? Apabila, kenapa? Kerana mereka memahami bahawa apabila hidayah Allah Subhanahu Wa Taala menguasai jiwa seseorang, pada ketika itu hilanglah usaha dan mujahadah seseorang hamba itu pada diri seorang hamba itu. Tidak ada, hilang. Mujahadah dan usaha itu merujuk kepada tafriqah. Hidayah itu merujuk kepada al-jam'u. Sebab hidayah itu, al-jam'u itu hidayah. Nah, kita fahamkan makna al-jam'u kan? Tak boleh kita hurai dah makna dia. Kita faham makna al-jam'u itu sebenarnya hidayah. Sebahagian daripada pelbagai hidayah. Al-ghaibah, al-hudur, al-fana, wal-baqa. Hidayah. Wat-taufiq. Kan? Cumanya kita istilahkan dia saja apa menurut ahli sufi. Kata Syekhuna, wa hadha ta'tilun mahdun. Ini satu pandangan yang silap sama sekali, yang salah, yang tidak tepat.
Li'annahu, kenapa? Li'annahu talama kana imkanul muamalati wa qudratil kasbi wal mujahadah fa inna dhalika la yasqutu 'anil 'abdi mutlaqan. Selama mana seorang hamba itu boleh, harus bagi dia melaksanakan gerak-geri, gerak kerja dia, bermuamalah pada zahirnya, dan harus boleh dia memiliki kuasa, potensi untuk berusaha dan bermujahadah. Kan? Allah Ta'ala bagi. Selama mana Allah Ta'ala bagi pada dia, maksudnya selama mana kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala begitu, sunnatullah Ta'ala jadikan begitu, maka tidak bolehlah kita mengatakan ianya gugur, hilang daripada hamba. Tidak boleh kita kata ianya dihilangkan daripada hamba. Maknanya hilang sifat berusaha, hilang sifat mujahadah daripada hamba. Tidak boleh kata macam tu. Salahlah kita kata macam tu. Sebab apa? Memang itulah sifat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba. Betul tak? Walaupun awak, maksudnya kalau orang tu gila sekalipun, ada tak sifat usaha dia? Ada. Tak? Gerak-geri dia, muamalah dia, ada tak? Ada. Macam mana nak hilang? Jadi bermakna yang digenaki dengan hilang ataupun tidak ada itu, bila dikatakan tidak ada usaha dan mujahadah itu, bukan merujuk kepada diri mujahadah itu tidak ada, perbuatan mujahadah itu tidak ada, perbuatan usaha itu tidak ada. Ia merujuk kepada makna lain. Yang kita faham, iaitu apa dia? Merujuk kepada mana? Hilang kesedaran ingatan, hilang tumpuan ingatan terhadap mujahadah yang dilakukan. Mujahadah ada tak? Ada. Nah, hilang tumpuan ingatan terhadap usaha yang dilakukan. Usaha ada tak masa tu? Ada. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab apa Syekh kita kata macam ni? Li'anna al-jam'a ghairu munfasilin anit tafriqah. Sebenarnya al-jam'u itu, sifat al-jam'u tidak hilang, tidak berpisah, tidak bercerai daripada sifat at-tafriqah. Bercerai dan berpisah dirujuk ataupun merujuk kepada makna istilah saja. Dari sudut praktikalnya tidak berpisah sebenarnya. Tidak berpisah. Kanur minasyamsi. Seperti, sama kedudukannya seperti cahaya matahari dengan matahari. Dia tidak berpisah. Tak? Cahaya matahari dengan matahari. Wal arad minal jauhar. Sifat dengan zat seseorang, sesuatu. As-sifat wal mausuf. Sifat dan benda yang disifatkan. Satu perkara yang bersifat dengannya. Fala tanfasilul mujahadah anil hidayah. Begitu juga kedudukannya, perbandingannya sama dengan al-mujahadah, usaha kita, latih tubi kita dalam ibadat tidak bercerai, tidak berpisah daripada hidayah. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berpisah daripada mujahadah kita. Walaupun Allah Taala kurnia kepada kita hidayah, tetapi dalam waktu yang sama kita melakukan mujahadah. Kita melakukan mujahadah. Wala syariah anil haqiqah. Syariah tidak bercerai, tidak berpisah daripada haqiqah. Haqiqah tu merujuk kepada al-jam'u tadi lah. Kan? Tapi syariah tu merujuk kepada usaha dan mujahadah. Segala amalan yang dilakukan. Walal idrak anit talab. Begitu juga at-talab wal idrak sama saja. Walakin yumkinu an takuna al-mujahadatu muqaddimatan aw takuna muakhiratan. Ataupun cumanya yang berlaku sama ada mujahadah yang dilakukan itu dilakukan dahulu sebelum berlakunya al-jam'u, ataupun setelah berlakunya al-jam'u, ataupun berserta melakukan berlakunya al-jam'u. Itu saja. Bukan maksudnya dia bertentangan. Sebaliknya dia sentiasa ada dalam diri seseorang tu. Al-jam'u wa tafriqah. Cumanya mungkin seseorang itu dia beramal dulu. Dia mujahadah dulu, usaha dulu sungguh-sungguh, tapi usaha dia tu dan mujahadah dia tu belum lagi mendatangkan sifat al-jam'u dia dalam hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia berusaha tu, masa dia bersungguh-sungguh melakukan ibadat tu,
ibadat sembahyang ataupun ibadat zikir sebagai contoh, ataupun ibadat baca Quran sebagai contoh, masa dia berusaha sungguh-sungguh tu, Allah Ta'ala masa ketika itu belum lagi menggunakan sifat al-jam'u, tumpuan hati dia hanya pada Allah Ta'ala. Banyak hati dia berkecamuk, bercabang-cabang memikirkan macam-macam fikiran kepada mana-mana saja, kepada apa-apa saja, kepada tentang diri dia, tentang hidup dia, tentang rumah tangga dia, tentang itu, tentang ini, tentang macam-macam. Tak baca Quran. Lalu ataupun sembahyang ataupun berzikir. Lalu bila dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-jam'u, tumpuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak hilang tumpuan ingatan kepada dirinya sendiri dan makhluk sekelilingnya. Pada ketika itu barulah dikatakan dia tu dikurniakan oleh Allah Ta'ala sifat al-jam'u dalam keadaan dia melakukan at-tafriqah. Itulah dalam keadaan dia melakukan mujahadah tadi. Ada kalanya dalam kalangan manusia, hamba Allah Ta'ala dikurniakan al-jam'u dulu. Allah Ta'ala beri kesedaran yaqadhah dia dulu. Kesedaran hati dia yang sangat kuat, sehingga dia tumpuan hati dia hanya kepada Allah SWT, rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik hatinya hanya kepada Allah, tak pandang dah segala makhluk dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Nak kepada Allah je. Kemudian kesan jazbah ilahiyah yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia tu, al-jam'u itu, dia pun bermujahadah. Dia pun bermujahadah lah, supaya jazbah ilahiyah itu berkembang dalam diri dia, dibina dalam diri dia, sehinggalah menjadi satu sifat yang sebati dalam diri dia. Ini yang dikatakan sebagai dahulu ataupun kemudiannya mujahadah berlaku. Dahulu daripada hidayah ataupun kemudian daripada hidayah, ataupun berserta. Wa man takunil mujahadatu muqaddimatan lahu takunil masyaqqatu alaihi akthar li'annahu yakunu fil ghaibah, wa man takunil mujahadatu muakhiratan lahu la yakun alaihi ana'un wa kulfah li'annahu yakunu fil hadrati. Maka cuma yang berbezanya, orang yang bermujahadah dulu sebelum berlakunya al-jam'u, dia bermujahadah dalam keadaan merasa penat, letih, susah, payah, lelah. Sebaliknya, orang yang bermujahadah setelah dikurniakan oleh Allah Ta'ala al-jam'u, dia merasa ringan, mudah, tak payah, tak paksa, biasa je. Itu saja bezanya. Dan benda ni kita lalui. Orang yang bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab mula-mula daripada kosong, dalam keadaan dia rasa beci, tak suka mana, tak suka mana belajar bahasa Arab, dia rasa susah, payah, rasa penat, rugi masa. Lepas tu bila dia rasa suka tu, baru dia rasa belajar mudah. Dah belajar lain pun, tapi dia tetap berusaha lagi masa dia rasa suka, ataupun masa dia boleh kefahaman tentang bahasa Arab, dia pun rasa suka, mudah, dan dia rasa masa yang banyak itu, masa yang panjang dirasakan singkat saja. Sebab apa? Pada ketika itu rasa minat dia dalam bahasa Arab terlalu tinggi dah. Ada orang dikurniakan oleh Allah Ta'ala suka sangat belajar bahasa Arab, tak pandai lagi. Suka sangat belajar bahasa Arab dan rasa macam faham je bahasa Arab. Lalu dia pun berusaha. Dia berusaha sungguh-sungguh dalam keadaan rasa mudah saja. Dia rasa tak payah berusaha bahasa Arab. Lepas tu bila ditanyakan, awak belajar bahasa Arab macam mana? Saya belajar mudah je rasa. 6 bulan je rasa. Mudah je. Tapi kita ni yang mula-mula rasa belajar bahasa Arab susah ni, susah saya rasa 3 tahun tak berpandai lagi. Itu dia. Contoh. Apa? Pasal apa suka? Contoh saja, tak bagi tu. Jadi, waman yabdulahu nafyun, waman yabdulahu nafyu masyrabil a'mali nafyan li'aini al-a'mal yakun ala khoto'in azim. Jadi, bila kita faham itu, sekiranya ada orang yang berfahaman bahawa bila berada di peringkat al-jam'u itu, hilanglah pada dia usaha-usaha, tak perlu beramal, tak perlu kita
bermujahadah, tak perlu kita buat apa satu dah. Maka itu satu pandangan yang salah. Seolah-olah dia nak menafikan bila dah dia sampai ke peringkat al-jam'u, dia pun rasa hilang amalan dia, mujahadah dia yang zahirnya. Dia rasa tak perlu dah ni beramal. Sebab itu ada dalam pandangan ilmu kebatinan atau kumpulan ilmu sesat yang memahami bahawa apabila dia sampai ke peringkat al-haqiqah, memahami hakikat, ilmu hakikat, maka gugurlah ilmu syariah. Masuk gugur, masuk tak payah beramal lah, tak payah buat apa-apa. Ni salah. Ni pandangan yang sesat yang tidak diiktiraf oleh salaf sufiah pun, apatah lagi syariah Islamiah. Maka ini tidak diterima dalam ilmu tasawuf. Salah, bukan ilmu tasawuf, ini ilmu kebatinan. Wa yajuzu an yasilal abdu ila darajatin yanzuru fiha ila kulli awsafil mahmudah bi'ainil aibi wa yaraha naqisah wa indama yara awsafahu al mahmudah ma'yubatan wa ma'lulatan fa innahu yalzamu an yara awsafahu al madhmumah akthar aiban. Dan tidak jadi masalah harus berlaku kepada seseorang yang beramal itu, dia akan sampai kepada satu peringkat penghayatan merasakan bahawa semua sifat-sifat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, sifat-sifat yang mulia yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, dirasakan masih lagi kurang. Dia sebenarnya bersifat benar dah dengan Allah Ta'ala. Dia rasa, aku tak benar dengan Allah Ta'ala, masih lagi aku tidak benar dengan Allah Ta'ala. Dia bersifat bersungguh-sungguh dah dengan beribadat mencari redha Allah Ta'ala, tapi dirasakan aku belum lagi bersungguh-sungguh. Itu antara contoh dia. Tidak jadi masalah dia rasa begitu, bukan satu kesalahan, bahkan ia diharapkan menjadi satu kebaikan. Tetapi apabila berlaku kepada dia sifat mazmumah dalam diri dia, dia seharusnya sepatutnya merasakan sifat mazmumah tu lebih teruk sebenarnya, sangat teruk kedudukannya. Bukan dia kata bila berlaku pada dia sifat mazmumah, tak apa sebenarnya aku molek, tapi sebenarnya nampak je orang je, pada orang nampak molek, sebenarnya molek aku buat uduh ni pun sebab aku buat molek dah, aku bersifat molek dah, sebagai contoh. Itu tipu daya yang berlaku pada orang yang berfahaman supaya ini. Jadi kata musannif, wa qad awradtu dhalika li'annahu qad waqa'a liqaumin minal juhal ghalatun fi hadzal ma'na wa huwa anna dhalika maqrunun bi ittihad lidha yaquluna inna idraka ayyi shay'in ghairu murtabitin bi juhdina wa inna af'alana wa ta'atana ma'yubatun wa mujahadatina naqisatun fa adamu fi'liha aula min fi'liha. Ada kefahaman yang sesat yang seumpama itu, yang mengatakan sebenarnya semua kurnia Allah Ta'ala al-jam'u yang kita maksudkan itu, seperti al-jam'u yang kita maksudkan itu, tidak ada hubung kait dengan usaha dan mujahadah yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab mujahadah dan usaha yang kita lakukan itu sebenarnya salah, semuanya ni terdedah kepada pelbagai keburukan, terdedah kepada pelbagai kebinasaan ataupun kekurangan. Dengan sebab itu kita tidak buat perkara-perkara itu semua, lebih baik daripada kita buat. Dia sampai pada tahap tu, dia nak al-jam'u tu, tapi dia tak ambuh buat al-mujahadah tu. Dia seolah-olah mengatakan tidak ada hubung kait mujahadah dengan al-jam'u. Itu satu pandangan yang salah. Ulama sadar sufiah kita menyifatkan ada hubungan yang sangat rapat dengan al-jam'u dengan tafriqah. Mereka mengatakan al-jam'u dan tafriqah ni tidak ada hubungan. Maksudnya tidak boleh, bila ada jam'u hilanglah tafriqah, tak perlu buat. Tidak perlu buat lagi. Ini pandangan yang membawa kepada ilhad, kepada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun meruntuhkan agama Islam. Wa naqulu lahum nahnu wa antum ma'an nad'u li a'malina fi'lan wa lil af'ali mahallul illah wal afat fala mahalata annahu yajibu an yud'a fi'lun li ghairil ma'muli aidan.
walamma sara kilahuma fi'lan wal fi'lu mahallul illah falimadha idzan ya'tabiruna ghaira al-ma'muli awla min al-ma'mul wa kilahuma fi'lun wa hadha khusranun dhahirun wa ghabanun fashihun wa qad jaa hadha farqan hasanan bainal kufri wal iman li'anna al-mu'mina wal kafira muttafiqani ala anna af'alahuma mahallu al-illah fal mu'min bi hukmi at-ta'ah yara al-ma'mula awla min ghairi al-ma'mul wal kafiru bi hukmi al-isyani yara ghaira al-ma'muli awla min al-ma'mul. Kan kita telah sepakat, kata Syekh kita ni, bagi menjawab soalan yang dakwaan orang yang mengatakan sebagaimana kita katakan tadi. Kita bersepakat sama ada seorang itu orang mukmin ke orang kafir ke, bahawa perbuatan merupakan sumber atau faktor illah kepada sesuatu ma'mul ataupun maklul, benda yang sebab dan musabab. Perbuatan tu merupakan sebab kepada sesuatu musabab yang lain. Dan dalam waktu yang sama dia mempunyai kekurangan-kekurangannya. Ada kekurangan, ada kebaikannya. Contoh, kalau kita melakukan perbuatan yang taat, ia satu illah, satu faktor yang boleh mendorong kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seorang yang melakukan maksiat, dia merupakan satu faktor yang boleh mendorong kepada menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana boleh seseorang itu mendakwa tidak buat lebih bagus daripada buat? Sedangkan kita mengetahui bahawa buat itu mendorong, ada sebab merupakan sebab musabab kepada kebaikan. Tidak buat itu merupakan sebab, tidak meninggalkannya itu bermakna kita meninggalkan sebab yang membawa kepada kebaikan. Maka dengan sebab itu pandangan yang dikatakan tidak buat itu lebih baik daripada buat, maksudnya untuk menyampaikan al-jam'u itu tak usah buat lah. Tak usah buat. Ini merupakan satu pandangan yang salah, yang bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullah, Allah Ta'ala jadikan sesuatu perbuatan itu mesti ada sebab musabab dia. Awak nak apa? Awak nak dalam kebiasaan yang kita lakukan, awak nak pandai, mesti kena belajar. Sunnatullahnya begitu. Kita tak usah ambil benda yang di luar sunnatullah. Di luar yang Allah Ta'ala jadikan peraturannya, peraturan hidup ni. Awak nak mendapat hidayah, mendapat keredaan Allah Ta'ala, mesti dapat hidayah. Nak mendapat hidayah, kena usaha untuk dapat hidayah. Bukan usaha, awak nak dapat hidayah, awak tidak boleh usaha membuat maksiat. Kena usaha mencapai hidayah tu. Lalu Allah Ta'ala lakoni. Dan Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak tidak mahu menggunakan sunnatullah ni, Allah Ta'ala boleh buat kita buat maksiat, kemudian Allah Ta'ala beri pahala kepada kita, beri syurga kepada kita. Kita melakukan syirik, Allah Ta'ala masuk kita dalam syurga, boleh. Harus je bagi Allah Ta'ala. Tapi syarak telah memutuskan bila buat maksiat balasannya murka Allah, buat syirik balasannya murka Allah, buat taat, buat iman balasannya redha Allah. Syarat Allah Ta'ala telah menentukan syaratnya begitu. Okey. Fal jam'u huwa annahu fi ru'yati afatil at-tafriqah la yasqutu anhu hukmu at-tafriqah. Fal jam'u huwa annahu fi ru'yati afatit tafriqah la yasqutu anhu hukmu at-tafriqah. Jadi al-jam'u juga dari satu aspek yang lain, iaitulah jika seseorang itu dikurniakan Allah Ta'ala mampu melihat keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan yang ada dalam keadaan tafriqah. Jadi walaupun begitu, tidak menggugurkan daripada diri seseorang itu daripada dianggap sebagai berada dalam keadaan tafriqah. Juga maksudnya pada dirinya ada tafriqah.
Ni nak cerita bahawa tafriqah dan al-jam'u itu satu benda yang beraziman antara satu sama lain. Tak? Saling berkaitan antara satu sama lain. Walaupun kita berada dalam al-jam'u, tapi dalam waktu yang sama kita sedar bahawa berada dalam keadaan at-tafriqah itu ada pelbagai kekurangan dia, pelbagai perkara-perkara yang boleh membinasakan seseorang itu ataupun boleh menghalang seseorang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedudukan itu juga dikatakan tafriqah. Begitu juga keadaannya at-tafriqah ya annahu fi hijabil jam'i yumkinu ja'lu tafriqah jam'an. At-tafriqah dia terdendeng daripada al-jam'i. Orang yang berada dalam tafriqah ni dia terdendeng daripada sifat al-jam'i. Maksudnya dia tidak memiliki sifat al-jam'i, tetapi boleh dijadikan at-tafriqah tu al-jam'u. Nampak? Ni satu huraian saja ni. Satu huraian lanjut sebagaimana yang kita bincang dahulu. Iaitulah mujtami'ina awliya'uhu mujtami'una bil asrar wa muftariquna bil muamalah. Dilanjut keterangan yang lanjut tentang tu. Bukannya benda yang baru, bukan benda yang berasingan. Semuanya kupasan selanjutnya untuk kita lebih memahami konsep al-jam'u wa tafriqah itu dia ada hubung kait antara satu sama lain. Ini antara makna yang dikatakan oleh Al-Muzayyan Al-Kabir. Rahimahullah, iaitu al-jam'u al-khususiyah wa tafriqah al-ubudiyah. Mausulun ahaduhuma bil akhar ghairu mafsulin anhu. Maksudnya al-jam'u itu ialah satu sifat yang khusus yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang hambanya. Apa sifat yang khusus? Apa sifat khususiyah? Sifat yang khusus apa dia? Jazbah tu lah. Jazbah satu benda. Pun kita tak faham maksud jazbah tu. Kita kena terang. Maksudnya bila kita boleh tumpuan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, sehingga kan kita tak hiraukan hubungan-hubungan lain dalam hubungan makhluk dalam hati kita. Ni hati ni, bukan luar hati. Itu panggil khusus. Sebab apa? Sebab bukan semua orang begitu. Kan? Bukan semua orang merasakan begitu. Orang-orang yang terpilih saja merasakan begitu. Yang telah diberi hidayat yang khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya al-khususiyah ini ialah hidayat yang khusus yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang terpilih. Itu yang dikatakan al-jam'u. Wa tafriqah pula ialah al-ubudiyah, sifat kehambaan zahir yang ada pada diri hamba yang diberi sifat khususiyah itu, ada terzahir padanya sifat ubudiyah. Dia seorang yang beribadat, dia seorang yang soleh, dia seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya zahir pada dirinya sifat ubudiyah. Jadi kalau begitu, kedua-dua ini bersatu ataupun bersambung menyambung antara satu sama lain, tidak berpisah. Lianna alamatal khususiyah hifzul ubudiyah. Kenapa? Kerana tanda-tanda sifat khususiyah yang dimaksudkan tadi ialah terpeliharanya kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ubudiyah ni kehambaan diri, bukannya buat ibadat. Buat ibadat tu perbuatan zahir, buat ibadat ni kehambaan diri. Nah, kehambaan diri tu ada. Fahinama la yakunul mudda'i fil muamalah qa'iman. Nah, fahinama la yakunu mudda'i fil muamalah qa'iman bil muamalati yakunu kadziban fi da'wahu. Contohnya samalah seperti orang yang mendakwa melakukan sesuatu amalan pada zahirnya lah, tapi dia tidak buat. Dia kata dia puasa tapi dia tidak puasa. Dia kata dia sembahyang tapi dia tidak sembahyang. Maka dakwaan itu merupakan satu pendustaan sahaja.
Okey, itu yang perlu difahami, hubungan antara al-jam'u wa at-tafriqah. Begitu juga keadaannya, wa yajuzu an yartafi'a 'anil 'abdi thiqalu al-mujahadati wa ana'u al-kulfati fi ada'i haqqil mujahadati wat taklif. Ini yang kita maksudkan tadi. Harus juga seseorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-jam'u itu hilang daripada dia rasa kepenatan bermujahadah, rasa kepenatan usaha yang dilakukan semasa mencapai ataupun setelah mencapai al-jam'u. Kenapa? Allah Ta'ala hilang dah rasa penat dia. Sebagaimana kita bincang tadi kan? Sama saja. Walau bagaimanapun, wala yajuzu an tartafi'a ainul mujahadah wa taklif fi ainil jam'i illa bi uzrin wadihin yakunu amman fi hukmi syari'ati. Tapi kita kena ingat bahawa tidak harus, tidak boleh, tidak seharusnya hilang diri ataupun hilang, tidak berlakunya perbuatan mujahadah, tidak adanya perbuatan usaha apabila terhasilnya al-jam'u. Tidak boleh kita katakan bila terhasil jam'u tak perlu semayang, tak perlu puasa, sebab puasa semayang tu sebenarnya usaha dan mujahadah. Nah, yang berterusan, maka tidak boleh kita katakan ianya tergugur. Ini yang telah diberi peringatan oleh Sadah Sufiyah. Kecuali dengan uzur yang nyata. Keuzuran yang nyata dalam perkara ini umum berlaku dalam hukum, dalam syariah Islamiah. Keuzuran yang nyata macam biasalah. Macam orang tidur. Orang tidur diangkatkan taklif kepada dia bagi orang yang tertidur. Dia tertidur sehingga kan dia tak jaga subuh. Dia tertidur letih sangat, tertidur waktu malam tu. Kemudian tak jaga subuh. Dia angkatkan hukum. Hukum berdosa, hukum bersalah dia kerana tidak sembahyang subuh. Tapi hukumnya samalah. Mengikut kaedah syariat syaraknya mesti kena qada. Sama keadaannya orang yang sekiranya dikurniakan oleh Allah Ta'ala al-jam'u sehingga kan dia rasakan tak sedar dia telah melalui 2-3 waktu sembahyang ataupun 1 waktu sembahyang. Dia ingat ke baru dia lepas isya dia pun berzikir. Dia ingat ke sekejap je rupanya tengok siang dah. Dia rasa macam ke 5 minit 10 minit je baru. Sebagai contoh, tu uzur kepada dia. Satu keuzuran. Dia kena qada lah. Dia kena qada sembahyang subuh tu. Kalau berlaku, ni contoh saja kalau berlaku. Mungkin ni sekali seumur hidup, kalau bagi Sadah Sufiyah yang betul-betul mengamalkannya tu, sekali seumur hidup. Tapi bila dia cerita dalam satu buku, orang ni jadi gini, orang ni jadi gini, orang jadi gini. Jadi seolah-olah semua jadi gitu. Hari-hari jadi gitu. Tiap-tiap hari jadi macam tu. Salah kefahaman tu. Contoh kita Ashabul Kahfi 309 tahun Allah Ta'ala jadikan mereka tu tidur. Allah Ta'ala tak matikan mereka. Allah Ta'ala tidurkan mereka. Tapi mereka rasa tidur sehari ataupun setengah hari je. 309 tahun. Tahu macam mana? Kalau lah ditakdirkan ibadat yang ditaklifkan kepada mereka tu sembahyang, dia tak buat macam mana? Allah Ta'ala maafkan dia. Ataupun yang diceritakan oleh Allah Ta'ala matikan 100 tahun kemudian hidupkan semula. Kalau Allah Ta'ala tanya Uzair kan dalam Quran tersebut dia kata saya sehari je ataupun setengah hari je dok 100 tahun. Macam mana? Dia rasa tidur. Tapi Allah Ta'ala menghilangkan kesedarannya selama 100 tahun. Dia tidur je. Macam mana? Ini contoh. Kalau berlaku, maka dan bukanlah Sadah Sufiyah ni bila mereka itu beramal, beribadat, mereka nak benda ni tak. Bukan tumpuan mereka supaya mereka terhasil perkara ni, supaya dia tu hilang kesedaran sehingga tak buat apa satu, tak. Mereka nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang sempurna, mencapai keredaan Allah Ta'ala yang sempurna.
maka mereka laksanakan. Okey? Wa ana ubayyinu hadza liyasira ma'luman laka ala wajhil afdal. Dan inilah yang ingin saya terangkan dan jelaskan supaya ia jelas dalam kefahaman kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey. Ada soalan?